مدرستي أنا أحب مدرستي أنا أحب مدرستي saya sayang sekolah saya أنا أحب مدرستي أنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halkum? Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat bersama ibu, ayah, adik-adik dan keluarga tercinta dan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Arab setelah kita bercuti. Bahasa Arab tahun 4, tajuk yang ketiga, siri yang kelima. Tajuknya ialah Ana uhibbu madrasati. Saya sayang sekolah saya. Siri kelima ini kita akan belajar tentang al-jumlah al-basitah. Apa itu jumlah basitah? Jumlah basitah bermakna ayat mudah. Ayat mudah dalam bentuk hiwar. Okey, ini hiwar maksudnya perbualan. Kecek. Perbualan ni mesti berlaku di antara dua orang atau lebih. Okey, apa yang kita nak belajar? Bila kita sebut dialog, bila kita sebut perbualan, mesti ada soalan, mesti ada jawapan. Okey, kita tengok kat sini. Yang pertama, kita guna kata soal madzalika. Madzalika. Apa makna madzalika? Apa itu? Okey, maka jawapannya zalika ... Itu ialah ... Okey. Zalika digunakan untuk muzakkar. Muzakkar ni maksudnya tempat ... ni kita kena letak perkataan yang tidak ada ta marbutah. Okey. Dan yang kedua, kata tanya ma tilka, jawapannya tilka ... Apa maksud ma tilka tu? Ma tilka juga makna apa itu? Ma tilka, apakah itu? Ataupun gapo tu? Tu gapo? Kalau dalam bahasa Kelantan kita. So jawapannya tilka ... Baik. Tilka digunakan untuk perkataan muannas. Apa makna muannas? Maksudnya perkataan yang duduk di tempat ... ni ialah perkataan yang mempunyai ta marbutah. Contohnya kita tunjuk kepada satu-satu tempat atau bangunan. Apa itu? Kita tunjuk dekat bilik air. Bilik air dalam bahasa Arabnya hammam. Perkataan hammam tidak ada ta marbutah, maka kita kena letak dekat zalika hammam. Okey, baik. Seterusnya dialog yang menggunakan kata tanya aina ... Di mana ... yang menggunakan jawapan huna ... Di sini. Okey. Dan aina ... jawapannya hunaka ... Apa makna aina ni? Aina bermakna di mana? Di manakah? Dan makna huna ialah di sini. Makna hunaka di sana. Okey, nanti kita akan baca dialog yang penuh. Seterusnya dialog yang menggunakan min aina anta dan min aina anti. Apakah makna kedua-dua soalan ini? Kedua-dua soalan ini bermakna awak dari mana? Awak dari mana? Sama ada lelaki atau perempuan, makna dia awak dari mana. Cuma awak untuk lelaki kita guna anta, awak untuk perempuan kita guna anti. Kalau kita nak tanya lelaki, min aina anta ya Ahmad. Kalau nak tanya perempuan, min aina anti ya Aminah. Okey, contohnya. Maka jawapannya, jawapannya sama ada lelaki atau perempuan. Okey, kita guna ana min.
iaitu saya dari. Ahmad pun guna ana min, Aminah pun guna ana min. Dia boleh guna untuk dua-dua. Ana tu maksudnya saya, min maksudnya dari atau daripada. Okey, seterusnya. Menggunakan kata tanya min aina. Min aina jita dan min aina jiti. Apa makna dia? Dari mana awak datang? Ataupun awak datang dari mana? Awak datang daripada mana? Min aina tu maksudnya dari mana lah. Jita dan jiti tu maksudnya awak datang. Cuma jita untuk lelaki, jiti untuk perempuan. Makna sama iaitu awak datang. Maka walaupun soalan awak walaupun awak datang digunakan berlainan sebutan jita dan jiti, tetapi kalau jawapannya saya datang, kita guna jitu. Jitu min. Iaitu saya datang dari. Sama ada Ahmad atau Aminah, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau kita nak cakap saya datang, maka guna satu sahaja perkataan, iaitu jitu. Bukannya min aina jita ya Ahmad, maka Ahmad pun jawab jita minal hammam. No, salah. Ataupun min aina jiti ya Aminah, Aminah pun jawab jiti minal hammam. Salah. Ya? Jita awak, jiti awak. Jitu baru saya. Boleh faham ya anak-anak? Kalau tak faham boleh WhatsApp Ustazah selepas awak dengar semua penjelasan dan penerangan dalam video ni. Baiklah, sekarang semua sekali buka muka surat 69. Harap semua dah bersedia dengan buku teks ya. Okey, buka dulu muka surat 69. Nah ni, yang ni. Okey, astami'u wa atakallamu thumma aqra'u. Saya dengar, saya bercakap, kemudian saya baca. Kalau awak semua nak scan kod ni pun boleh. Dalam ni ada suara dialog untuk 4 gambar ni. Okey. Sekarang ni kita akan baca dulu dialog yang menggunakan ma zalika, ma tilka, aina dan aina. Zalika dan tilka kena hati-hati ya, dia untuk perkataan. Contohnya mat'am, muzakkar, idarah, muannas. Ma zalika, zalika mat'am. Ma tilka, tilka idarah. Aina al-musalla? هنا المصلى. أين المكتبة؟ هناك المكتبة. Okey, maksudnya dekat sini bacaan Ustazah tadi sekadar untuk awak boleh dengar kali pertama dialog yang ada dalam muka surat 69. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 71. Muka surat 70 kita tinggal dulu. Kita langkau ke muka surat 71. Menggunakan dialog min aina anta dan min aina jiti. Okey. Min aina anta. Ya apa ni? Ya Raju. Tengok rambut kerinting kan. Biasanya kalau India dia rambut dia macam ada kerinting-kerinting sikit. Ada juga murid Melayu rambut dia macam ni. Okay. Min aina anta ya Raju. Raju jawab. Ana min ghurfatil muallimin. Saya dari bilik guru. Yang bawah ni kata tanya min aina jiti. Jawapannya jitu min dukanil madrasah. Okey. Ini adalah sepintas lalu untuk antum dan antuna dengar dialog ataupun perbualan atau dalam bahasa Arabnya kita sebut hiwar. Ya, kesemua ayat-ayat ini kita panggil jumlah basitah. Kenapa jumlah basitah? Kerana dia sudah berbentuk ayat tetapi ayat yang sangat ringkas, ayat yang sangat mudah. Baik, kita fokus bagi besar sikit. Masih lagi muka surat 69 unit ke-12. Ustazah ambil yang berkaitan dengan ma zalika dan ma tilka dahulu. Okey, jom kita tadi dah dengar, sekarang ni boleh cuba ikut Ma zalika,
Apakah itu? Wah, agak-agak ditunjuk apa ni? Ni dekat belakang dia ni ditunjuk bangunan apa ni? Madzalika, maknanya apakah itu? Kawan dia jawab, zalika mat'am. Itu ialah kantin. Oh, dia tanya tu apa tu? Dan dia tengok macam ada bangku kan. Mungkin dia ni baru sekolah. Dia tak kenal tu kantin kan. Tu dia tanya, ma zalika, apa itu? Kawan dia yang dah tahu tempat tu apa dia, dia jawab, zalika mat'am. Mat'am maksudnya kantin. Zalika maksud dia itu. Okey. Baik, yang kedua, matilka. Matilka. Matilka sama je makna dia dengan mazalika, iaitu apakah itu. Ini zalika dan tilka ialah kata tunjuk untuk benda atau tempat atau apa-apa sahaja yang berada jauh dari kita. Matilka, bertanya seorang murid kepada cikgunya. Itu apa? Maka cikgu dia jawab, tilka idaratun. Itu ialah pejabat. Idaratun bermakna pejabat. Okey. Mungkin anak-anak tertanya, apa bezanya kegunaan zalika dengan tilka? Okey, zalika digunakan untuk perkataan muzakkar. Okey. Mat'am ni adalah isim ataupun perkataan ataupun kosakata muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab di hujungnya tidak ada ta marbutah. Kalau tidak ada ta marbutah, maka ia adalah isim muzakkar, maka kita kena guna zalika mat'am. Tak boleh guna tilka mat'am. Begitu juga dengan perkataan idarah. Idarah ini ialah perkataan muannas. Kenapa muannas? Kerana ada huruf ta marbutah ni di belakang dia ni. Nampak ada ta marbutah ni? Ta marbutah ni kalaulah untuk manusia, ianya nama perempuan kan? Kalau kata benda ni, ia mempunyai ta marbutah. Dia bukan melibatkan lelaki perempuan lah. Kan? Benda mana ada lelaki perempuan. Tapi untuk memudahkan awak faham lah. Kalau yang ada ta ni untuk muannas. Maka kita kena guna tilka idaratun. Itu pejabat. Macam sama je makna dia? Yes. Makna memang sama. Zalika dan tilka makna itu. Tetapi dalam bahasa Arab, penggunaan zalika digunakan untuk perkataan muzakkar. Manakala tilka digunakan untuk perkataan muannas. Diulang, muannas mempunyai tanda yang paling jelas ialah ta marbutah. Ada perkataan yang tidak ada ta marbutah tetapi ia muannas, tapi yang tu awak tak perlu belajar lagi. Mudah-mudahan untuk muka surat ni anak-anak sudah faham. Jom kita tengok gambar kat bawah pula. Okey, gambar yang bawah, dialognya menggunakan aina. Ya, menggunakan aina. Ainal musalla? Jawapannya hunal musalla. Mana musalla tu? Ni musalla. Musalla maksudnya tempat solat ya. Ainal musalla, di manakah surau? Ya, murid ni jawab, di sini surau. Kalau kita boleh lihat ni tangan dia ni sedang tunjuk sebelah ni je. Musalla menunjukkan perkataan huna digunakan apabila tempat itu berdekatan dengan tempat kita duduk, tempat kita berdiri ya. Okey, dialog yang kedua. Seorang lelaki ni dia bertanya kepada seorang murid, Ainal maktabah? Ainal maktabah? Di manakah maktabah? Apa makna maktabah? Maktabah maksudnya perpustakaan. Cuba kita tengok tempat perpustakaan ni, library ni dengan mereka yang sedang berbual ni agak jauh. So murid ni akan jawab, hunakal maktabah. Kat sana, di sana perpustakaan. Ditunjuk tempatnya agak jauh. Berbanding dengan mereka berdua ni dengan musalla sangat dekat. Ya. Maka kita gunakan hunakal maktabah. Baik, kalau tadi zalika dengan tilka kita fokus, kita kena
tengok perkataan tu musanna atau mudzakkar. Tetapi untuk penggunaan huna dan hunaka, perkataan yang duduk selepas dia ni kita tidak mesti kena. Kalau huna kena ada ta. Kalau hunaka tak ada ta. Tak ada tak ada. Ini boleh guna semua perkataan ya. Sama ada kita nak kata huna al-maktabah pun boleh, huna al-musalla boleh, huna al-hammam boleh, hunaka hadiqatun pun boleh. Maksudnya kata nama ni ada ta atau tak ada ta tidak menjadi kesalahan ya. Okey. Okey, sedikit latihan ya. Contoh ya. Murid yang lelaki yang pakai baju warna merah ni, dia bertanya, "Matilka?" Apa makna matilka? Apa itu? Matilka ditanya. Maka murid pula. Budak lelaki yang pakai baju warna hijau seluar pendek ni apa dia jawab? Tilka ... Maksudnya tilka ini nama apa ni? Ni cuba awak jawab sendiri. Saya bagi contoh satulah. Tilka ini gambar perpustakaan. Maka perpustakaan dalam bahasa Arabnya ialah maktabatun. Ya, maktabatun. Tilka maktabatun. Itu ialah perpustakaan. Yang kedua, madzalika. Apa itu? Zalika. Cuba jawab. Cuba jawab dengan cara cari apa ni nama dia ni. Zalika ... Apa ... ni? Cari apa nama dia ni? Kalau awak dapat jawab ni secara lisan, maknanya awak sudah faham penggunaan dia. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh dialog. Ainal qa'ah? Di mana dewan? Hunal qa'ah? Di sini dewan. Seterusnya, tengok muka surat 71, gambar yang pertama, gambar sebelah atas ni. Dialognya, min aina anta? Ya, min aina anta. Kenapa min aina anta? Kenapa tidak min aina anti? Kerana cikgu dia bercakap dengan murid lelaki. Min aina anta ya raju, ataupun nama dia siapa, Siva ke atau nama dia apa-apalah kan, asalkan dia ni lelaki. Min aina anta ya raju? Raju jawab, ana min ghurfatil muallimin. Apa makna ghurfatil muallimin? Maksudnya ialah bilik guru. Saya dari bilik guru, cikgu. Saya dari bilik guru, cikgu. Kalau cikgu tanya, awak daripada mana? Saya dari tandas, cikgu. Kan, awak suka pergi tandas. Murid ni dia suka pergi bilik guru. Adalah tu cikgu dia suruh ambil apa-apa kan. Min aina anta? Ana min ghurfatil muallimin. Okey, katakanlah murid yang depan cikgu ni, dia perempuan. Soalannya, adakah guna min aina anta? Tentulah tidak. Kita kena guna min aina anti. Bagus, pandai pun. Min aina anti. Sebab untuk perempuan, kena guna anti. Kalau lelaki, guna anta. Tetapi, kalaulah yang ni perempuan. Kan, cikgu tanya, min aina anti, awak dari mana? Kalau budak perempuan ni, ke dapat cikgu ni budak perempuan, apa dia nak jawab? Guna anti juga ke? Cikgu tanya, min aina anti, dia pun jawab, anti min ghurfatil muallimin. Betul ke salah? Salah kan? Walaupun lelaki atau perempuan, bila dia nak jawab, dia tetap kena guna ana. Tetap kena guna ana. Lelaki, perempuan kena guna dhamir yang sama. Kata ganti nama yang sama untuk saya, iaitu ana. Okey, harap anak-anak semua boleh faham boleh tangkap apa yang kita belajar hari ini. Okey, masih lagi muka surat 71. Masih lagi muka surat 71, gambar yang bawah, iaitu dialognya menggunakan min aina jiti. Ya. Daripada mana awak datang? Kenapa jiti? Kenapa tidak jita? Sebab cikgu ni bercakap dengan murid perempuan. Kalau murid ni lelaki, mestilah cikgu ni akan gunakan ji apa? Jita. Min aina jita kalau murid ni lelaki. Sekarang ni murid ni ialah perempuan. Min aina jiti ya Mina. Atau Melin. Melin lah. Min aina jiti ya Melin. Daripada mana awak datang wahai Melin. Kan? Apa Melin jawab? Melin jawab, jitu. Apa makna jitu?
Jitu bermakna saya datang. Min, saya datang daripada dukkanil madrasah. Ya, saya datang dari kedai sekolah. Kedai sekolah. Okey. Kita tengok sikit dekat bawah ni. Aqra'u wa untiju. Saya baca kemudian saya hasilkan. Hasilkan apa ya? Hasilkan Ustazah minta awak buat, awak tulis. Kamu semua tulis ayat ni dalam buku latihan. Buat dalam buku latihan lah. Jangan buat dalam kertas, nanti hilang. Kalau nak buat dalam kertas boleh. Kertas A4 ke, kertas lukisan ke. Tapi buat macam yang dibuat ni. Macam frame kan. Dibuat macam frame macam ni. Ni. So, buat tulis macam ni. Min aina jikta. Jiktu. Min aina jikta. Dari mana awak datang? Jiktu minal mat'am. Cuba kita lihat ni lagi sekali. Perkataan jikta ni. Dengan ke atas ni jikti. Naik atas mula jikti. Ya. Jikti untuk perempuan. Jikta untuk lelaki. Tetapi bila dialog jawab. Menggunakan perkataan yang sama. Jiktu. Sama dengan yang budak perempuan ni guna. Jiktu. Apa makna jiktu? Saya datang. Yang jawab ni lelaki tau. Mana kita nak tahu lelaki? Tengok soalan dia. Jikta. Awak datang ni untuk lelaki. Jiktu minal mat'am. Saya datang daripada kantin. Okey. Satu lagi. Buat tulisan dalam bentuk frame ni. Untuk dialog. Min aina anta. Min aina anti. Yang ni min aina anti. Daripada mana? Awak dari mana? Awak dari mana? Bukannya awak kat mana? Awak kat mana? Min aina anti? Awak dari mana? Jawapannya. Ana min al-hammam. Saya dari bilik air. Okey. Boleh baca kemudian tulis dalam buku tulis. Tulis dalam buku tulis. Okey. Tujuannya supaya awak tidak berlaku kesalahan bila ada ujian. Nanti kan ada soalan min aina jikta. Kan awak pun jawab jikta minal mat'am. Betul ke salah? Min aina jikta. Daripada mana awak datang? Awak pun jawab jikta minal mat'am. Awak datang daripada kantin. Kan dah salah. Okey. Selamat membuat sedikit latihan. Kemudian awak cuba baca. Okey, sedikit latihan dialog untuk perkataan lain iaitu min aina anta? Awak dari mana? Jawapannya ana minal mal'ab. Saya dari padang permainan. Ni padang al-mal'ab. Al-mal'ab maksudnya padang permainan. Okey, seterusnya. Okey, dialog yang kedua menggunakan min aina jikta dan jikti. Okey, tengok jikta ke jikti. Min aina jikta. Tadi budak yang pakai baju warna merah tanya. Sekarang ni budak yang pakai baju warna hijau pula tanya. Min aina jikta. Dari mana awak datang? Wahai sahabatku, wahai kawanku, dia tanya. Maka budak ni jawab apa? Jiktu minal hadiqah. Saya datang dari taman. Mana taman? Ni taman. Jiktu minal hadiqah. Saya datang dari taman. Taman apa ni? Taman yang ada dekat sekolah kan. Macam awak lah petang-petang pergi kat sekolah kan. Dia orang ni pun suka juga petang-petang pergi sekolah tu. Dia pakai baju biasa. Bukan pakai baju sekolah. Baiklah anak-anak. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita berkenaan dengan jumlah basitah yang berbentuk perbualan. Ya. Semoga anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan kalau masih ada yang tak faham, boleh ulang lagi sekali tonton video ni. Atau kalau tak faham juga, boleh WhatsApp personal Ustazah ya. Sebelum mengakhiri, jom kita dengar
lagu kosakata mengenai sekolah sebagai pengulangan dan sama-sama boleh hafal. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana uhibbu madrasati, saya sayang sekolah saya. Ghurfatul mudir bilik guru besar, ghurfatul muallimin bilik guru. Maktabatan perpustakaan, idaratan pejabat faslun kelas. Finaun dataran qa'atun dewan, mat'amun kintin hadiqatun taman. Ana uhibbu madrasati, saya sayang sekolah saya. Ma'malul komputer, ma'mal komputer, ma'malul ulumi, ma'mal sains. Dukanul madrasah kedai sekolah, mal'abun